Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang larangan mempersendakan agama. Lebih dahulu, marilah kita dengarkan dulu surah yang telah saya sediakan ini. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Maksud daripada surah Al-An'am ayat ke-70 itu tadi, dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan, serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Ingatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka disebabkan apa-apa yang telah diusahakannya. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat selain daripada Allah jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan. Pasti tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang telah diusahakan oleh mereka. Bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab yang pedih kerana mereka kufur ketika hidupnya. Terusnya adalah huraian ayat Al-An'am. Yang pertama, golongan musyrik dan munafik sangat benci kepada ajaran Islam. Yang kedua, mereka sering mempermain dan mempersendakan Rasulullah dan ajaran Islam. Dan yang ketiga, mempersendakan agama meliputi semua tindakan sama ada melalui lisan atau perbuatan. Seterusnya, mengapa umat Islam haram mempermainkan agama? Yang pertama adalah kerana ia merendahkan syiar Islam. Syiar Islam di sini membawa maksud kepada kemuliaan Islam. Yang kedua adalah menyebabkan penganut agama lain tidak hormat dan tidak melihat kebaikan Islam. Dan ini akan menyebabkan orang yang bukan Islam tidak tertarik untuk masuk Islam disebabkan oleh perbuatan kita sendiri iaitu mempermainkan agama. Yang ketiga adalah Islam dilihat sebagai satu agama yang tidak mengutamakan kemajuan. Seterusnya kita lihat pula, siapakah golongan yang mempermainkan agama? Terdapat beberapa golongan yang sering mempermainkan agama. Yang pertama adalah golongan musyrikin. Golongan musyrikin adalah golongan yang menyekutukan Allah dan penentang agama Islam. Yang kedua adalah golongan munafik. Golongan munafik pula adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan keislaman. Yang ketiga adalah orang yang murtad. Orang murtad adalah orang yang keluar daripada Islam kerana menganggap Islam menyusahkan hidupnya. Dan yang keempat adalah asi. Asi adalah orang Islam yang sentiasa melanggar perintah Allah dan banyak melakukan dosa tetapi tidak mengingkari Islam. Adakah kita tergolong daripadanya? Seterusnya kita lihat pula bentuk perbuatan mempersendakan Islam. Yang pertama adalah berasa bangga mempersendakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah ni adalah 99 Asmaul Husna itulah. Yang kedua adalah mengejek dan menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling terdekat kita boleh ambil adalah makan guna tangan. Orang yang mempersendakan Islam ni, mereka menganggap makan guna tangan tu adalah perkara yang jijik dan menggelikan. Itu adalah contoh mengejek dan menghina lah. Yang ketiga adalah menghina golongan ilmuwan dan orang soleh. Yang keempat, mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Yang kelima, menyanjung perbuatan maksiat. Yang ni kita boleh lihat orang zaman sekarang kalau benda-benda tu benda maksiat, orang lagi suka untuk tengok, orang lagi suka untuk sokong benda tu.
Yang kelima adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya, Allah mengharamkan kita untuk melakukan maksiat, tetapi ada sesetengah umat Islam yang menganggap melakukan maksiat itu adalah perkara biasa dan mereka menghalalkan perkara itu, sedangkan Allah melarang untuk kita melakukan perbuatan maksiat. Seterusnya, kita lihat pula cara menjaga kesucian Islam. Yang pertama adalah memperkasakan program keilmuan berbentuk bimbingan di semua lapisan masyarakat. Dengan cara ini, kita dapat membendung isu mempermainkan agama. Yang kedua adalah mencontohi kepribadian mulia Rasulullah SAW. Dengan cara kita mencontohi kepribadian mulia Rasulullah, kita dapat mengelakkan diri daripada mempersendakan agama Islam. Yang ketiga adalah meningkatkan kualiti ibadah fardu dan sunat demi menjamin keutuhan akidah. Yang keempat, meninggalkan segala perbuatan yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam. Yang kelima, mengamalkan tuntutan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan. Dan yang keenam adalah penguatkuasaan undang-undang dengan mengenakan hukuman dan denda yang berat kepada pesalah. Ini boleh dilakukan oleh pihak kerajaan dengan mengenakan hukuman yang setimpal kepada orang yang cuba untuk mempersendakan agama Islam. Seterusnya adalah kesan mempersendakan agama Islam. Yang pertama, boleh membatalkan iman dan kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Dan yang ketiga adalah tidak mendapat kejayaan di dunia maupun di akhirat. Seterusnya adalah pengajaran ayat. Sebagai umat Islam, kita hendaklah menjauhkan diri daripada golongan yang mempersendakan agama demi menjaga kesucian Islam. Yang kedua, kita hendaklah menyedari bahawa perbuatan menjadikan agama sebagai alat permainan dan gurauan ialah sebahagian daripada tipu daya dunia. Yang ketiga, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan perlindungan dan syafaat kepada orang yang mempersendakan agama. Dan yang keempat, kita hendaklah mempertahankan kesucian Islam dengan pendekatan yang terbaik. Akhir sekali, kita lihat pada spektrum ilmu. Imam Al-Qurtubi berkata, jika ada seseorang melihat kemungkaran, hendaklah dia memberikan nasihat dan peringatan. Sekiranya nasihat dan peringatan tersebut ditolak, maka tinggalkanlah mereka. Contoh, kalau kita nampak kemungkaran dan kemaksiatan, kita boleh pergi tegur dan memberi nasihat. Tetapi kalau contoh nasihat dan teguran kita tu ditolak, maka kita boleh tinggalkan mereka. Kita punya tanggungjawab dah selesai. Dan yang kedua pula, Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berpesan, kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada berterusan mempertahankan kebatilan. Sekian, terima kasih.